Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli arwahi abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat sya'ullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqa Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita terus saja kepada pengajian kita pada malam ini. Bab yang ke-328. 338 ke 328 ke tu? 338 ya, 328. Bab madmadah minal laban. Maknanya bab berkumur-kumur daripada susu, minum selepas minum susu. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain aminin. Ketahuilah olehmu kiranya ya saudaraku, seorang minum susu maka telah disuruh syarak berkumur-kumur kemudian daripada meminumnya. Maksudnya siapa yang minum susu maka dia diminta untuk berkumur-kumur sebelum nak menunaikan solat. Sebelum nak berpuasa pastikan berkumur-kumur dulu. Itu yang sebaik-baiknya lah. Tapi juga hal-hal lain pun ada, perkara-perkara yang lain pun ada juga disebabkan itu, maka diminta kita bersihkan mulut kita berkumur-kumur dulu. Ya, kerana contohnya ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di sini katanya ia berkumur-kumur kemudian daripada minumnya. Lepas minum tu buat berkumur-kumur kejap dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, oleh Tirmizi dan lainnya. Daripada ini demikian bunyinya. An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba labanan padana bihi pada'a bima'in fatamda wa qala inna lahu dasama. Hasan lagi sahih. Daripada hadis tersebut disebutkan di sini katanya An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba
labanan fada'a bima'in fatam dhamada wa qala innahu dahima. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW meminum ia akan susu. Maka kemudian daripada ia meminum, maka meminta ia dengan air. Minta air minum, minta air. Lalu baginda berkumur-kumur dengan air itu, dan sabda baginda bahwasanya ada baginya lemak yang mau jadi melekat di celah-celah mulut dan juga gigi. Jadi kata baginda, lemak-lemak tu dia perlu dibuang. Jadi cara dia berkumur-kumur di mulut kita itu. Jadi itu sebabnya maka disuruh kita berkumur-kumur. Ya, bukannya wajib, tetapi untuk menjaga keselamatan, nak menjaga kesihatan, nak menjaga kita punya sembahyang. Kalau sembahyang pula masalahnya, sembahyang, bila mana kita sembahyang, ya, kita menelan air liur, tapi kalau kita tak terasa apa, rasa air liur, okey. Tapi kalau bila telan air liur tadi terasa macam susu, ada terasa lemak, ada terasa manis, ada terasa masin ke apakah. Jadi bila ada terasa macam tu, boleh membawa kepada batalnya sembahyang kita. Pasal itulah ya kita kena berkumur-kumur dulu. Hatta sampai kalau kita nak merokok sekalipun, kita merokok, puing-puing merokok. Lepas tu orang pun kamat nak sembahyang. Kita pun terus masuk, tak berkumur-kumur dah. Tengah-tengah masuk sembahyang, kita pun telan air liur. Telan air liur terasa, ya, terasa ada asap rokok tu kita telan. Terasa bau tu, ataupun terasa rasa tu kita kenal. Ya, contohnya kalau rokok ni pahit-pahit, ya. Lalu kita telan, boleh membawa kepada batal sembahyang. Kalau sedikit tu maaflah, tapi kalau banyak boleh bawa pada batal. Kerana itu, ya, manakala susu tadi dia mengandungi lemak dan boleh membawa kepada keadaan yang lain lagi. Bukannya takat lemak tadi, ya, sembahyang apa semua, sembahyang tak ada apa masalah. Tapi bila mana kita terasa ada lemak, kita makan tadi ni, kita minum, kita telan air liur, terasa, itu boleh bawa kepada batal sembahyang. Pasal itulah sunat kita berkumur-kumur sebelum kita sembahyang. Sebelum kita ambil wuduk, sebelum diwuduk, sunat kita berkumur-kumur dulu. Malahan sunat kita gosok gigi, ya, untuk menghilangkan benda-benda tersebut. Baik. 229. Masalah berkumur-kumur kerana minum susu dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, Abu Isa ni ialah hadis Tirmizi. Dia ambil sini daripada ni. Daripada semua daripada sini. Ni Abu Isa ni. Nama sebenar, nama sebutan dalam kitab riwayat apa ni hadis dia ialah Tirmizi. Baik. Dan sungguhnya telah memikir oleh setengah daripada ahli ulama ahli ilmu akan berkumur-kumur dari sebab meminum susu. Kenapa disuruh berkumur-kumur dari sebab minum susu? Ini dia punya masalah dia. Dan inilah di sisi kami atas sunat
dan tiada memikir setengah daripada yang ada akan berkumur-kumur dari sebab minum susu itu. Ya, tidak, tapi sunnah Nabi, sunat, ya, dan sunnah Nabi lah, sebab Nabi buat. Kata Nawawi, Imam Nawawi, ya, ini anak beri Imam Syafi'i ni, disunatkan berkumur-kumur dari sebab minum susu kerana apa? Ada baginya lemak, kata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kata kerana susu itu mengandungi lemak. Baik, apa sebab lemak tadi ni? Lemak tadi ialah, amboi mata saya tak apa nampak, benda semacam minyak melekat ia di tangan seorang, maka jadilah berubah apa tu? Dan juga apa? Membawa kepada busuk. Ya, berubah bau dan membawa kepada busuk, maka busuk dan bau lemak dan manis, maka dan sebagainya merata-rata di bibir mulut kita, dan tangan kita dikeji oleh syarak. Ya, maksudnya situ bau tadi disebabkan lemak tadi, mungkin ada wangi dia, ada busuk dia, melekat di bibir kita, melekat dalam mulut kita, melekat juga, ya, di mana lagi, di pakaian kita, melekat di tangan kita. Jadi kurang bagus. Kita pula, ya, dalam keadaan bergaul, bercampur, tambah dalam masjid pula, mungkin, ya, cuba kita baca lagi, dia pakai sebut lagi. Jadi ditegah dalam hukum syarak. Maka yang apa tu? Yang terpuji dan yang disuruh itu ialah bersih. Kita digalakkan, malahan disuruh sangat-sangat bersih dalam apa jua keadaan. Kerana inilah disunatkan dia membasuhnya. Itu sebabnya disuruh kita membasuh. Dan tiadalah diwajibkan oleh ulama. Mana bukannya wajib, cumanya elok kita jaga-jaga. Kata Ibnu Arabi, apalagi, melainkan bahawa adalah ia kebiasaannya daripada apa? Sanaahnya, perbuatannya ni, atau melazimkan berkumur-kumur. Jadi sinaah perbuatannya buat berkumur tadi, atau melazimkan, membiasakan berkumur-kumur, ya. Lagi berkumur-kumur, maka jadilah ia wajib. Pula, jadi bukannya sunat saja, jadi wajib. Pasalnya berkumur-kumur wajib, kerana kalau takkan masukkan ke mulut saja, masukkan air ke mulut tak mau jadi. Masukkan air ke mulut tak mau jadi, dia kena goncangkan. Jadi goncang itu dia kata berkumur-kumur tadi. Jadi bila berkumur-kumur, maka ia masuklah air ke celah gigi dan juga semua anggota mulut kita, akan terkeluarlah susu yang lebih-lebihan yang tak mau masuk dalam perut tu, ya, terus keluar balik. Ya, jadi proses tadi ni adalah wajib kalau nak bersih ke betul. Kata Ibnu Arabi lagi, dan
keluar daripada sidang perkumpulan orang-orang kerana sebabnya itu fardu, seperti orang yang makan bawang putih, sopalah. Jadi kitanya samalah macam mana keparduan tadi ni, menjaga badan kita, menjaga bau mulut kita daripada kalau kita masuk dalam masjid sembahyang berjamaah berbaris beramai-ramai, kemudian bau mulut kita bau petai, bau bawang putih, bau bawang merah, bau bawang besar ke, ya, menyebabkan bau badan berubah, memang tak digalakkan. Malahan pernah Nabi melihat ada orang yang makan bawang putih, Nabi pesan dia jangan datang beberapa waktu sembahyang. Jangan datang, kata, pada waktu itu, sebab baunya tu boleh membawa kepada orang lain pun nanti tak berapa selesa nak sembahyang. Atau bawang besar, serupa juga bawang putih, bawang besar juga, dan juga seperti orang kerja tebu dan gula yang tiada apa tu, yang tiada berlekangan dengan tempat kerja itu, juga kerana bau diri seorang yang demikian memukul kepada orang yang sama-sama duduk dan dengannya, maksudnya bila mana dia berada dalam keadaan yang tak selesa, ada bau badan, jadi sebabkan mungkin bekerja tadi ni dengan kerja-kerja yang mengeluarkan bau macam tu, nanti akan menyusahkan orang lain, mengganggu ketenteraman orang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ni tak ada bau apa-apa, okey. Malahan disunatkan kita memakai bau wangi-wangian. Ya, disunatkan tu. Bukan bau busuk, tak mau. Sebagai menjadi orang getik. Dia getik, kita pun tahu getik ni bahasa apa getik. Getik ni maknanya tak minat lah. Dia tak apa setuju lah, tak apa elok lah getik. Dan benci, ialah pun benci menciumnya, nampak. Jadi nak bernafas pun rasa meluat, dia tak mau ya. Dengan kerana dialah pula berselerak kumpulan-kumpulan. Mulalah orang tadi, sebabkan dia seorang, orang mula lari sana duduk sini jauh-jauhan. Padahal dah elok, dah masuk duduk di satu-satu saf. Kemudian mula lari berjamaah, lain pula duduk di belakang, duduk depan. Ya, tak mau duduk di tengah. Dengan berkumpul-kumpulan yang berkumpul dan bau tak baik masjid yang harum, pula dah, ya, bau tak baik dalam masjid itu merupakan masjid yang baik, yang harum, yang elok, tapi rupanya berbau lain. Dan pula semua yang demikian menyakitkan, bukan saja menyakitkan kita dah, menyakiti malaikat yang datang pun, malaikat pun rasa, ya, marah juga. Tapi nak kata apa, dan orang-orang yang meramaikan masjid, orang meramaikan masjid pun bermasalah. Ini dia dah. Jadi suasana, ya, kebersihan tadi penting. Dan segala muslimin yang duduk-duduk pada memberi nasihat cara agama, mana nasihat agama lah, ya, dan juga lainnya. Dengan kerana itulah disuruh membasuhnya, ya, kalau boleh berkumur-kumur itu
Ya, yang kita nampak yang tu saja mulut, kumur-kumur. Jadi pakaian kita pun sama juga. Ya, pakaian kita, kalau pakaian kita tu menyebabkan orang pun tak selesa, ya juga. Jadi kalau boleh pakaian tu bersih daripada kekotoran. Walaupun kekotoran tu kotoran belacan, dia katakan tak ada apa, tapi bawa belacan tu lah. Sebab dia jual belacan, dia bawa belacan, potong belacan semua, lepas tu datang ke masjid, sembahyang di masjid dengan bau belacan dia pun banyak. Ya, kalau orang jual roti, bau roti. Kalau orang jual minyak wangi, bau minyak wangi. Kalau orang jual minyak wangi, dah datang tak apa jugalah, kurang sikit bau dia tu. Dia ada bau wangi sikit. Tapi kalau belacan tadi kacau. Tapi insyaAllah, ya. Jadi eloknya apa buat? Ditukar pakaian tadi, ditukar dulu. Ya, bagi elok. Itu maksud dia. Tapi fokus yang dibagi kepada kita ni ialah tentang minum susu. Ada buktinya daripada Nabi SAW. Nabi pun berkumur-kumur dengan air. Nabi kata susu ni ada lemak. Ya, baginda mengatakan ada lemak, menyebabkannya lemak tu nanti dia mengeluarkan bau yang tak baik, yang tak elok. Jadi elok, ya sunat tu sunat kita berkumur-kumur. Tapi kalau menyebabkan makanan, susu tadi banyak, kita kena habiskan, bersihkan betul-betul. Macam kita nak puasa, kan dibagi tempoh kita imsak. Imsak itu ialah 10 minit. 10 minit maksudnya sebelum masuk subuh pukul 6. Subuh masuk pukul 6 katakan. Maka pukul 5.50 kita mulai imsak. Tapi bolehkah makan? Boleh. Cuma kita patutnya bersedia untuk berpuasa dalam masa tu. Tapi kita belum berpuasa, belum bersahur lagi. Jawabnya boleh. Tapi jaga-jaga sebab waktu tu waktu kecederaan. Ya, waktu yang kira-kira tak lama dah nanti masuk dah waktu subuh. Azan saja berhentilah. Kalau tengah-tengah kunyah mulut, luahlah semua. Kalau tengah telan tu tak apa juga lagi lah. Kalau dah tertelan tu, ya tak apa juga. Ini kalau misal kata belum telan lagi, kena luah. Kena tengah nak makan ubat, masalah. Ya, ubat tak telan lagi. Tu masalah juga. Kena ubat pula, ubat penting. Cair darah katakan. Ubat cair darah ni penting. Ya, kalau tak makan ubat tu, dia akan terasa macam apa ni. Dia bernafas tapi dia rasa tak puas juga lagi. Pasal apa? Tu cair darah. Kena darah yang ia lambat menyampaikan maklumat ke otak. Darah tadi tidak membawa oksigen cukup. Itu punca dia. Jadi perlu kita memahami konsep tu. Sopalah macam tadi pun. Ya, kenapa kita disuruh berkumur-kumur? Kerana untuk menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kita punya sembahyang batal. Dan juga ataupun ia dianggap sebagai tak baik, tak elok. Baik, habis bab tu. Terus kita kepada bab fi karahiyah raddas salam ghairu mutawaddi. Maksudnya pada menyatakan tegah menjawab salam ketika berwuduk. Tegah menjawab salam ketika berwuduk. Baik, kita baca tengok. Ketahui kiranya saudara-saudaraku, seorang yang sedang berhajat mengambil air sembahyang, maka ia pun kejamban membuang air kecil. Jadi bukannya ni apa, tapi dia buang yang kecil. Maka lalu seorang berdekatan dengannya, datang seorang dekatnya dan memberi salam. Ayang ni yang tak boleh ni.
ya, memberi salam, maka ditegah oleh syarak menjawabnya sebagaimana tersebut di dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya. Jadi tak boleh. Jadi kalau ada orang tengah buang air kecil, tiba-tiba datang seorang kawan bagi salam, lalu di belakang kita buang air kecil, ya, kita buang air kecil secara bersopan lah maksud dia, bukan berdiri, ya, duduk elok, ya. Tapi oleh kerana tandas, katakan tandas pun tandas jenis yang open je, bukannya sangat, cuma tertutup lah, mana kita punya ni pun tak nampak, tak dilihat, tak ada orang nampak, tapi cuma kita ada nampak sikit-sikit situ. Ada orang bagi salam. Jadi ni Nabi berlaku ni, bagi kita baca balik. Kita baca terus hadis Nabi SAW yang disebut sini. An Ibnu Umar anna rajulan sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa apa tu? Wa huwa yaqul, mata saya tak nampak. Wa huwa yabul, dan dia berkencing ni. Falamma raddahu alaihi. Kata sini Ibn Abdullah bin Umar mengatakan bahawa seorang lelaki memberi salam kepada Nabi SAW sedangkan Nabi dalam keadaan buang air kecil. Maka apa buat situ? Yabul falamma yuraddu alaihi, maksud situ diwakilkan daripada sudah. Itu susah betul cari mata saya ni. Bila nak baik ke? Boleh pakai. Kena buat macam ni baru boleh. Seorang laki-laki melalui ia dan memberi salam ia sambil lalu lalang di atas Nabi SAW. Maksudnya lalang di belakang Nabi dah. Padahalnya ia tengah kencing. Nabi tengah buang air kecil. Maka tiada menjawab Nabi atas salamnya. Nabi tak jawab salam itu. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um pada riwayat di dalam bab zikrullah, pada berzikir pada Allah hingga akhir ayat, hingga akhir ceritanya, hingga berdiri ia kepada dinding tempat kencingnya. Ya, Nabi berdiri di tempat dinding buang air kecil tu, maka dikoreknya dengan tongkatnya yang ada sertanya di dinding itu kerana mengambil buku ataupun memperbuat istinja. Maksudnya ambil ketul-ketul batu tu, buku batu, ketul-ketul batu untuk jadikan istinja. Maksud kering lah tu, kalau basah tak mau jadi juga. Kemudian menyapu ia akan dua tangannya ke atas dinding, iaitu kerana nak tayamum. Ya, dan akhirnya maka diceluplah ia ke muka, dia menyapulah ia ke mukanya dan dua tangannya, ni tayamum. Ya, menjawab ia akan salam. Jadi ceritanya Nabi SAW tengah buang air kecil, kemudian ada orang lalu lalang di belakang, lalu bagi salam. Bila bagi salam, Nabi buat tak peduli. Nabi teruskan buang air kecil. Jadi maknanya itu ilmunya, jangan kita jawab salam sewaktu kita sedang berada dalam tandas tu. Tak boleh. Tapi kalau tandas tu bukan tandas, contohnya bilik tempat ambil wuduk je, tapi ada saluran ada saluran longkang kecil berjalan. Mana kalau kita kencing, buang kecil, ya, boleh lalu gitu saja.
ada dalam kitab menyebut diharuskan, boleh kita buang air kecil. Ya, di tempat macam tu boleh. Tapi tempat tu buang air besar tak dibenarkan. Jadi kalau macam tu boleh kita ambil wuduk. Kalau setakat buang air kecil je di situ, jadi nak ambil wuduk boleh. Boleh baca bismillah, boleh. Tapi kalau di situ ada mangkuk tu, mangkuk tandas, ada mangkuk tandas tak boleh. Kalau ada mangkuk tandas, tak dibenarkan kita baca bismillah di situ. Haram. Ya, sebab tempat tu tempat iblis. Ya, iblis suka di tempat kotor-kotor macam tu. Baik. Nabi SAW tengah buang air kecil, datang kawan atau sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tak faham ni. Dia bagi salam. Atau mungkin ini merupakan kali pertama kejadian. Jadi dia bagi salam. Bila dia bagi salam, Nabi diam. Bila Nabi diam, bagaimana? Nabi selesaikan dulu buang air kecil. Dah selesai buang air kecil, Nabi uruskan dulu nak cuci. Maknanya istinja. Oleh kerana air tak ada, istinja dengan sapu dengan dia benda-benda suci. Boleh sapu dengan benda suci, tapi jangan pakaian adalah jangan benda yang yang dihormati. Tak mau makanan, tak mau. Ya, kita bubuh pada kertas boleh, tisu boleh. Ya, boleh macam tu pun boleh. Kemudian walaupun air ada, tapi oleh kerana kita nak gunakan dia pun boleh. Kemudian dalam pada itu, bila mana kita dah sapu tadi, istinja, siap istinja, kita pun terus tayamum. Ini bagi orang yang tidak ada air, dia tayamum. Kalau kita ada air, kita boleh ambil air dan basuh. Ataupun pada basuh, kita ambil wuduk. Dan ambil wuduk, barulah jawab salam. Itu pun sebaik-baiknya jangan berada dalam tandas. Keluar daripada tandas tersebut, ya, tempat yang ada mangkuk tadi, kalau takat kaki 5 longkang saja, tempat buang air kecil saja, tak apa. Sebab buang air kecil ni tidak ada orang buang air besar situ. Tapi kalau ada mangkuk tu, ramah. Ya, tak dibolehkan kita memberi salam di situ. Itulah maksud dia. Dia pun habis dah tu. Kemudian insya-Allah ia akan habis. Okey, 331. Masalah 331, menjawab salam sambil buang air kecil. Bolehkah katanya? Sambil kencing, bolehkah? Menjawab. Kata Abu Isa, dan hanya sahaja dimakruhkan ini di sisi kami apabila adalah kencing dan berak. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Kemudian daripada ia mendatangkan beberapa hadis dalam bab zikrullah ta'ala azza wa jalla ghairul wudu ala ghairil wudu, dan telah dan ialah yakni hadis dalam masalah 330 itu dalil atas bahawasanya sayugia bagi orang yang menempuhi orang kencing dan berberak bahawa jangan ia memberi salam. Dia Jangan ia memberi salam kepada orang yang tengah buang air kecil, tengah buang air besar. Jangan. Atasnya pada masa berak kencingnya. Jangan. Tengah dia buang air besar tu jangan kacau. Dia buang air kecil pun jangan kacau. Biarkan dia. Kata Syafi'i. Dan ialah dalil atas menjawab salam pada hal itu, pada masa itu. Bagaimana ada orang bagi salam, boleh jawab salam tak? Ya. Jawabnya,
lepas selesai kencing. Maksudnya lepas kencing bolehkah? Ya, harus boleh. Tapi nanti ada dia bagi tahu mengatakan, ya, ada ulama mengatakan boleh, tapi ya kita jangan buat, tak usahlah. Hatta sampai ni telefon berbunyi azan. Bunyi, kadang-kadang orang buat bunyi ringtone, dia bukannya bunyi tapi bacaan Quran. Ya, dalam tandas, hukumnya haram. Ya, dia kena setkan betul-betul. Kalau nak bunyikan, jangan masa berada dalam tandas. Kalau terbunyi juga, cepat-cepat tutup. Kita minta ampunlah, istighfar pada Allah. Banyak-banyak kita istighfar, sebab wahyu Allah kita samakan dengan najis, tak mau. Kerana bahawasanya Nabi SAW menjawab pada masa itu. Dan dalil oleh itu atas meninggalkan jawab salam. Ya, Nabi jawab pada masa itu juga, tapi setelah membersihkan diri daripada najis tu. Hingga habis kencing atau berak, kemudian tayamum. Tayamum dulu. Kalau kita ambil uduk lah. Tayamum, kemudiannya jawab salam. Jadi kita dah ambil dah buang air besar atau buang air kecil, basuh. Dah basuh, kita ambil uduk. Dah uduk, dah selesai. Waalaikumsalam. Baru kita jawab salam orang yang bagi salam tadi. Tapi dia bagi salam tadi, jawabnya berdosa jugalah, sebab bukan tempat dia. Dia kurang baik. Baik. Kita hingga habis kencing atau berak, kemudian tayamum, kemudian jawab, dan tiadalah meninggalkan jawab salam itu. Nabi tak tinggal jawab salam, baginda jawab, tapi ya, baginda jawab di situ. Selesai buang air besar, selesai ya tayamum, barulah baginda jawab. Mengendalakan bagi wajibnya dan takhirnya kepada tayamum. Jadi maksud di situ, ya, dilengahkan sedikit, disegerakan juga ya dalam masalah untuk nak menjawab salam tadi. Tapi yang eloknya kita keluar daripada tandas, terutamanya tandas lah. Kalau takat macam kolah kita tu, kalau di kolah tu tak apa, kolah tu boleh, kawasan kolah tu boleh kita nak bagi salam. Tapi ke dalam tu, dalam tandas tu, masuk dalam tandas kecil tu, tu tak boleh, ya, haram. Kerana salam ini merupakan satu doa, dan kita menyebut nama Allah pun situ ada. Assalamualaikum, Assalamualaikum, ini merupakan, ya, dan ada dalam Al-Quran wassalam, ya, ada. Jadi kita elakkanlah daripada menyebutnya dalam tandas. Jadi kalau tidak juga, kalau orang tu tak tahu, tak apalah, nak buat macam mana, dia tak reti. Ya, kita yang reti, jangan kita jawab, nanti dulu. Kita keluar daripada tandas tu, kata dia bagi salam dalam tandas, keluar dari tandas, kita pun jawab. Ya, kita pun jawab. Di kolah tu boleh jawab. Lepas tu kita nak ambil uduk, kita jawab, boleh. Ya, itu cerita dia. Manakala memberi salam ini, yang afdalnya memberi salam. Menjawab salam nombor 2. Jadi kalau dia kata Assalamualaikum, ya, kita jawab Waalaikumsalam. Nak tambah Warahmatullahi Wabarakatuh, boleh juga. Tapi kalau tak mau pun, jawab sama banyak macam dia sebut.
Assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita kata waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun tambah lagi boleh juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah. Ya, kalau nak. Tapi kalau tak mahu pun tak apa, memadailah yang biasa dibawa oleh Nabi SAW, iaitu salam. Ya, jawapan dia bagi salam tu ya afdal daripada menerima salam. Tapi kalau kita terlambat bagi salam, orang dah bagi salam dulu, kita ambillah nombor 2, iaitu menerima saja, menjawab salam. Wallahu a'lam. Tapi ingat, kalau dalam tanda, kalau orang tu bagi salam, kita sengih lah, senyum kat dia, jangan jawab nanti dulu. Kalau nak jawab juga, jawab dalam hati bolehlah. Dalam hati, lidah tak bergerak, hati je bercakap waalaikumsalam dalam hati, tu boleh. Ya, tak dapat pahala pun, kurang pahala, tak ada pahala. Tapi lepas tu nak elok lagi, keluar daripada tandas tu, barulah kita jawab salam. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.